Lepas tu bila nak tutup ni dulu. Ini tutup ni okey. Okey. Tekan ni dulu ke? Yalah. Mana-mana boleh tapi tutup ni dulu. Ustazah, kita hari ni kita start selawat sikit saja je maulud. Oh boleh. Untuk maulid dulu ni. Tak payah tinggi tak apa kamu salah. Kena tinggi Boleh. Duduk boleh kan sikit je. Selawat yang Saja mana? je. Selawat yang mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang simpul tu orang ramai ngapain je. Sallallahu Ada saya ada post dalam duduk maghrib. Nah, share lah saya boleh lah. Okey tak? Kita nyanyi kot tu lah kadang. Selawat biasa je pun. Sekejap. Tak menyeronokkan. Tapi tak payah repeat lah, straight je. Sekali one way je. One way je. Sekejap. Oh boleh. Ni dia. Dah lama tak dengar cakap dengan kamu. Jom, tahu tu datang. Dah share dah. Kuliah ke? Daripada kuliah dah saya buat kuliah. Kuliah Kuliah kan kat ni ke lah? Ni, dah masuk dah kuliah. Sampai habis lah ni Ya? Satu muka sampai 2 muka surat ni. Sekejap, saya kena nampak. Sebab itu sekali sangat. Sakai. Itu gini kan? Melintang kan? Sampai ya Imam Al-Qiblatain ni pun cukup dah kot ya. Okey, boleh je. Panjang pula yang bawah tu. Mana? Oh ni. Betul lah tu. Bunyi dia. Bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana sahla idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulalah kita sama-sama dulu mulakan dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW pada meraihkan ataupun mengambil kesempatannya dari Rasul kita pada hari Khamis. So, kita sampai yang Imam Al-Qiblatain ini ya, sampai kita sama-sama mulakan selawat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya
كما رأينا قط يا وجه السرور شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Semoga kita selawat kita baca hari ini diridai dan disukai oleh Allah SWT dan dicintai oleh kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sama-sama dulu. Kita belum lagi baca Fatihah, sama-sama boleh juga dengan membacakan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya harap ibu muslimat semua sihat, afiat ya. Sebab hari ini satu hari bulan, hari Ahad pertama, tapi tersambung bulan lepas. Jadi dia confuse. Saya hari ini Ahad pertama ke minggu depan Ahad pertama tu. Dekat Ani dan Rimai. Inilah insyaAllah kita jalankan sama, selesaikan. InsyaAllah muslimat hari ini kita sambung surah Al-Haqqah. Ya, kalau dalam kitab ni muka surat 404 lah. 404, sebelahnya 405. Surah Al-Haqqah ini surah Bismillahirrahmanirrahim, surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah berada dalam tusuk yang ke-29, surah dalam turutan yang ke-69, mempunyai 52 ayat. Surah Al-Haqqah bermaksud hari kiamat. Kita ada nama Al-Qari'ah, kan? Zalzalah. Ini nama-nama bagi hari kiamat. Al-Haqqah itu bermaksud juga hari kiamat yang bermaksud kebenaran. Kita tengok pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Haqqah, hari kiamat. Al-Haqqah ni buat ulang kaji sikit, mat apa? Tak tahu saya. Terkejut semua orang ya. Luruh jantung tiba-tiba saya kata, ulang kaji apa ni ustazah ya? Tiba-tiba pula cerita mak tak apa tajwid. Mat lazim kalimi musaffal kalimi. Ya. 6 harakat kita baca. Kena tekan sikit, masukkan. So, kita jangan lupa kalau kita jumpa kita buat ulang kaji. Tapi bacanya dah betul. Kadang kita baca betul, ingat tu je, tak berapa ingat. Okey. Al-Haqqah berarti hari kiamat yang akan membenarkan kebenaran dan menyalahkan kebatilan. Sebab pada hari itu janji dan ancaman Allah terrealisasi. Terrealisasi. Pahala dan seksa pun diterima pada hari itu. Senang nak ingat, haqqah ni hak yang benar kan?
perkataan hak dan batil. Itu daripada perkataan haqqah ini. Perkataan hak iaitu kebenaran menyalahkan kebatilan. Kita biasa sebut antara hak dan batil. Inilah perkataan hak ini. Haqqah diberikan mak lazim, ditekankan di sini kerana nak menyebutkan benar-benar perkara itu akan berlaku. Dan benar dia itu dia akan menyalahkan segala bentuk kebatilan. Dan ditanya sekali lagi, Malhaqqah, apakah hari kiamat itu? Apakah sebenarnya hari kiamat itu? Bagaimanakah gambarannya, kegeriannya, kedahsyatannya dan suasananya? Pertanyaan di sini berfungsi untuk mengagungkan hari kiamat dan menegaskan arti pentingnya hari kiamat itu. Dalam Al-Quran, ibu muslimat, kalau Allah tanya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, kan? Al-Haqqah, ni sama je dia punya bentuk bahasa, gaya bahasanya. Mal-Haqqah. Bila ditanya sekali lagi itu, maknanya nak menegaskan tentang pentingnya hari kiamat itu. Ya? Dan kemudian tak cukup sampai itu, ditanya pula lagi dalam ayat yang ketiga. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Apakah kamu ketahui wahai Nabi tentang hakikat hari kiamat? Kerana hari kiamat terlalu hebat untuk digambarkan dan diungkapkan dengan kata-kata. Keadaannya sangat menakutkan dan sangat dahsyat. Ditanya, ini uslub pertanyaan daripada Allah SWT kepada Rasul dan kepada kita yang baca Quran. Hari kiamat, apa dia hari kiamat? Kau tahu tak apa-apa, betul-betul tak tahu apakah sebenarnya hari kiamat? Nak tunjuk pentingnya dan nak tunjukkan tentang hebatnya hari kiamat. Kalau kita tengok, kita kira kat sini 3 kali diulang perkataan haqqah itu. Kalau dah 3 kali ulang kan, kalau kita kata betul-betul-betul, Ipin cakap 3 kali, betul-betul-betul, boleh. Jangan. Kita banyak kali sebut dah. Bila ulang berkali ni, maknanya betul-betul lah. Kita membuat penegasan tentang sesuatu. Jadi Allah ulang berkali-kali perkataan haqqah ini menunjukkan pentingnya dan dahsyatnya akan berlakunya hari kiamat. Dan pada hari kiamat ini, apa yang berlaku? Diulang cerita-cerita kaum-kaum yang telah mendustakan hari kiamat. Antaranya ialah kaum Samud, ya, kaum Ad yang telah mendustakan dan tidak mempercayai hari kiamat. Disambung dalam ayat yang keempat, Kazzabat Samud wa 'Adun bil Qari'ah. Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Kaum Samud yakni kaum Saleh dan kaum Ad, yakni kaumnya Hud, telah mengingkari adanya hari kiamat yang sangat mengerikan. Kaum-kaum tersebut telah mendahului kaummu wahai Nabi dalam mengingkari hari kiamat. Maka bersabarlah sebagaimana sabarnya para rasul sebelum kamu itu. Di sini sebenarnya Allah Ta'ala menceritakan tentang kaum Samud dan Ad, yang mana mereka telah mendustakan hari kiamat. Kaum Samud iaitu nabinya Saleh, kaum Ad nabinya Hud alaihi salam. Kedua-dua kaum ini mempunyai satu sikap yang sama, ya, ibu muslimat, iaitu mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Sebagai orang yang beriman, saya suka narik perhatian sebab bahawa percaya kepada hari kiamat menyebabkan kita mengelakkan untuk melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Kita akan buat perkara-perkara yang disukai oleh Allah. Itu sebenarnya kita punya ultimate lah, ya, ataupun penghujung kepercayaan kita ialah, ataupun yang paling tinggi selepas beriman kepada Allah, Rasul, ialah beriman pada hari kiamat. Kerana orang Islam, orang yang beriman ni, bila dia percaya kepada hari kiamat, sepatutnya dia tak buat perkara-perkara yang tak bagus. Dia hanya buat perkara-perkara yang baik kerana dia tahu hujungnya nanti ada hari pembalasan. Sebabnya antara risalah para Nabi ni, bila dia membawa risalah, dia membawa seruan Islam, pertama sekali tidak menyekutukan Allah. Itu, jangan syirik. La yusyriku billah, tak menyekutukan, tak syirikkan Tuhan. Itu akidah yang pertama yang dibawa. Kedua, percaya kepada Rasul, beriman kepada Rasul. Kerana bila telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, apa sahaja yang diarahkan, ya, disuruh oleh Allah, kita terima, akan diterima oleh kaum umat tersebut. Dan apa sahaja yang Allah sampaikan melalui Rasul tadi, bila kita dah beriman dengan Rasulullah SAW, mestilah kita percaya. Kita ni selawat, sayang Nabi, tapi kita tak beriman dengan Rasul, kita tak ikutlah apa yang Rasul akan cakap, apa yang Rasul beritahu. Jadi itu dulu, cintakan Allah, percayakan Allah, akidah kepada Allah, beriman kepada Allah. Allah tu wujud, Allah itu ada. Jadi apa je yang Allah cakap nanti kita akan buat, sebab kita dah tak cakap apa dah.
tahu. Kemudian beriman kepada Rasul. Apa saja yang Rasul cakap nanti, suruh buat, suruh tinggal. Sebab kita sudah pun beriman. Beriman ni maknanya yakin. Apa saja disebut, kita akan percaya, kita akan buat. Kemudian risalah yang ketiga disampaikan ialah beriman kepada kitab, kan? Kepada apa sahaja kitab yang dibawa Rasul. Dan selepas itu, akhir sekali beriman kepada hari kiamat. Ibu muslimat ya, bagaimana orang nak beriman kepada hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi Saleh, katakan Nabi Hud, sekiranya dia tak beriman kepada Rasul tadi, tak beriman kepada Tuhan, kepada Rasul itu. Boleh faham maksud saya? Ya, saya tak nak samakan dengan kalau kita ada bos, kan, kita dah memang yakin dengan bos kita tu. So apa dia cakap je kita percaya je, kita ikut je. Sebab kalau seorang leader, kan, leadership ni, leader, ketua, kita kena ada orang kata respect dulu. Orang akan cakap ikut cakap kita, dia tak lawan asyik melawan. So kita dalam, samalah mungkin dalam ibu bapa semua, kan, kita nak anak kita tu dia ada, seolah kalau bahasa agama tu tak sesuai, kan, tetapi kita tak ada faith, ada belief lah. Kalau kita tak ada belief, you believe in me, wah jadi ustazah, kan, kasih sayang lah, kan. Suami, kan, kawan saya ustazah, dia tanya, dulu kahwin dengan suami, kahwin bukan family arrangement lah. So kawan-kawan yang nak lawak ni, dia macam mula kenal tu, lepas tu tak kenal, kan, lepas tu bertudung je. Saya cakap, senang je cakap, bertudung je lah. Sebab apa? Tak ada trust, tak ada belief, kan. Dia siapa ni, kan, seakan nak buat air, lepas tu kan, nak buat apa ke aku, boleh percaya ke lepas ni, kan. Lepas tu baru ada belief, baru ada trust lah kita panggil, kan. Abang pula boleh percaya sikit-sikit dan sebagainya, yakin. Jadi bila orang yang ada, kalau Islam dipanggil faith, tak, beriman, faith. Bila kita beriman, maknanya kita dah submit semua diri kita, dah serah semuanya kepada Allah. Apa Allah cakap kita akan ikut. Begitu juga dengan kaum ni. Nak cerita macam mana hari kiamat yang tak akan berlaku, yang bukan tak boleh nampak. Ceritalah bergegarlah bumi, langit terbit daripada langit pula, ya, matahari terbit daripada barat, begitu, ya, bulan akan jatuh, semua. Nak cerita hari kiamat, perkara yang besar, tapi tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Rasul, tak believe, tak ada faith, tak percaya, ya? So kalau kita yakin, kita dah percaya kepada seorang leader tu, macam tu juga, dia cakap apa pun kita kata okey, kita dah percaya pada dia, kita ikut je. Kita ikut, kita follow je apa yang dia buat, dia suruh, sebab kita dah yakin dengan dia punya apa yang dia bawa. Jadi kita dah yakin dengan Rasul tersebut, menyebabkan kita boleh ikut apa yang dia buat. Jadi hari kiamat ni, kalau katakan kaum Samud dan kaum Saleh, kaum-kaum tersebut telah mendahului kamu, wahai Nabi Muhammad, dalam mengingkari hari kiamat, maka bersabarlah sebagaimana sabarnya para Rasul sebelum kamu. Jadi kalau Nabi Muhammad di umat dia sekarang ni tak percaya hari kiamat, Allah kata, kaum Nabi sebelum itu pun memang tak percaya hari kiamat. Dan apa yang saya nak highlightkan kat sini, mengikut ulama tafsir katakan, cerita pasal hari kiamat ni banyak dalam Quran, terutama juzuk yang terakhir kita baca ni, ya, korek Zalzalah. Sebab itu satu benteng untuk kita nak jaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sebab kita tahu itu sekurang-kurangnya. Sebab kita ada dua perkara, muslimat, amal ma'ruf, nahi munkar. Ya, kita kena balance. Ada orang dia amal ma'ruf je, buat baik, tapi nahi munkar dia tak bagus lagi lah, kurang baik lagi. Buat baik, bersedekah, tolong orang, bina masjid, tapi nahi munkar, dia menghalang kemungkaran ni, tak berapa lagi balance. Ya, saya dekat universiti pun macam tu juga. Kita ni banyak amal ma'ruf, tapi nahi munkar kita ni kurang. Ya, nak tegur orang buat salah, nak tegur supaya ni, kita biar je lah, biar je. Kita nampak orang, tapi kita ni duduk seronok buat baik. Tapi kita dari sudut nahi munkar, ada dua faham, ya, ada dua perkara. Satu, kita haram diri kita daripada buat kemungkaran. Tetapi kita juga kena nasihat orang daripada tidak melakukan kemungkaran. Jangan buat ya. Bila kita biarkan orang buat kemungkaran, maknanya kita pun rasa tak, biarlah dia buat. Baru ada seorang ustazah selebriti, kan, dia tegur artis yang buat perkara tak elok dalam video, dia sebarkan apa semua, kan. Saya setuju dengan dia. Terus terang, sebab itu nahi munkar, kena cakap itu salah. Ya, kita sebagai lah, katakan ibu muslimat pun berdakwah kepada anak dan sebagainya, kan, jiran, kawan-kawan.
jumlah apa semua. Tapi bila dapat kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita buat benda kemungkaran, kita tak tegur, kita biarkan. Itu pun satu benda yang kita kata menghalang kita daripada percaya kepada hari kiamat. Sebab hari kiamat kita tahu kan, ditimbang itu bukannya amal baik saja, amal jahat itu pun ditimbang. So kalau amal jahat itu pun lebih sama balance tu ialah akan ditanya lagi atas perkara yang baik tadi kan, yang akan menjadikan pemberat kepada timbangan baik dia. Di sini kalau ada event lah, kita perempuan saja, tak ada lelaki langsung, tak apa kan? Suka dia boleh kan? Suka dia boleh. Kak Ani macam tahu je saya mau 3 hari balik Penang ya, bersuka dia dengan kawan-kawan saya kan. Hai kawan-kawan, saya dah kembali ke Pakar ya. Jadi ustazah balik hari ni ya. Malam tadi baru balik 12 malam sampai 3 hari 2 malam sampai dengan kawan-kawan. Tapi kita baguslah Kak Adi ni kan, minta maaf kawan-kawan ya kalau saya ceritakan contoh kat sini. Event kawan-kawan kita, kita nak bersukuria boleh lah. Yelah kalau kawan saya nak mandi kolam, mandi lah. Nak pocok-pocok. Ya sama-sama boleh. Nak yelah pocok-pocok ke apa, dengan keadaan terkawal lah. Terkawal dan tak ada perkara-perkara. Tak adalah tunjuk video, tak adalah share apa-apa. Saya bagi contoh lah, contoh yang betul-betul. Nak pergi ni, kawan saya kata kita nak pergi spa, nak pergi urut kaki kan, filosologi, boleh. Ada seorang kawan saya kata nak pergi karaoke. Contoh kan, lepas tu saya kata saya tak boleh pergi tempat macam tu. Saya kata tak sesuai kita. Walaupun kita perempuan dan pergi karaoke, saya kena jaga juga. Nah kita kat situ tak baik apa-apa. Memanglah kawasan tu. Saya kata terpulang, saya boleh kat luar saja. Bukan saya kata apa sebab saya tak rasa selesa. Saya beritahu. Tapi kalau nak nyanyi kat dalam bilik hotel, tak ada masalah saya kata. Lepas tu kawan saya yang seorang explain, dia kata tempat tu kot yang tu kan. Sebab saya kata family saya pun kalau pergi family day ke apa, ada je buat papan karaoke yang boleh kan. Saya kata dia dah tahu tapi dia nak buat, menyanyi bersuka-suka, nyanyi lagu Sudirman, nyanyi lagu oldies kan. Apa nama Richard apa tak nyanyi, Richard Clark apa kan, Richard Gere nyanyi pelakon. Apa Mark Clinton tak apa-apa nyanyilah lagu kan. Nyanyi tak ada salah nyanyi, sebab dia nak nyanyi suka-suka, nyanyi lagu Uji Rashid kan. Lepas tu suka-suka gelak-gelak apa semua. Dah dia cakap kalau kat bilik, lepas tu tak adil lah sebagai respect. Jadi kalau kita nak pergi yalah tempat-tempat yang kita ada aktiviti tersebut, terkawal, terpulang. Tapi saya dah beritahu ya, kalau kita perempuan tak ada isu lah. Saya rasa nak dalam tu ada seorang-orang yang rasa macam tak elok ni kan. Tapi yelah bab solat dia jaga, sebab dia jaga, bab kita punya aurat. Kadang-kadang kadang-kadang bila kita sama-sama perempuan, ada satu keadaan kita pergi beli barang tawar menawar, orang kedai tu lelaki kan. Kita nampak kawan kita lebih-lebih dah dengan lelaki tu kan. Dah lah tu saya cakap lelaki orang tu kan. Lupa ke suami kau mahal kan? Ya lebih dia cakap kan. Macam tu je. Dia macam ni ada balance lah orang tu kan, nasihat dan sebagainya. Bagus. Tapi kalau macam tak ada orang dalam tu, sebab perlu kita ada kawan yang seimbang dalam tu. Kalau tak ada, dan kalau kita suka dalam tu ada orang yang macam tak bolehlah menyanyi kok nanti tak suka macam kan. Dah lah, dia tak payahlah buat. Memang dia tak boleh nak buat benda tu. Dan kita sebenarnya, kita pun akan secara natural, kita akan ikut guru-guru yang memang tak buat benda tu. Kita dah terpilih, insan terpilih untuk ikut guru-guru mana. Saya boleh ikut pergi jalan mana, pergi. Kalau saya kata, kau tak pakai semua ya, dia kata. Pakai seluar panjang lah semua kan. Sorry lah, tak boleh lah. Rasa macam, okay, dia respect. Tak apa, kita bukan nak pergi manjat-manjat, pergi apa semua. Tapi kalau pergi memanjat untuk nak hiking, pakailah seluar. Takkanlah saya nak pergi jubah pula di atas kan. Mandi kolam pakai jubah dah, kenapa? Tembang terpampung kan. Jubah tu jadi parachute pula kan. Yahoo kan, jadi jubah dalam tu. Pelik pula dia kata, kita tak pandai sesuaikan dengan keadaan. Betul? Ya betul. Jadi saya kata, okey tak masalah. Ini dalam kisah-kisah kita betul kan, soalan yang baik. Kita nak tengok family dan sebagainya. Dan kalau kita dah memang dipilih untuk duduk dalam grup tu, kita gembira. Dan appreciate lah kata kawan kita kan.
Saya jenis yang macam okey tak apa. Nak menyanyi kan, bila karaoke masuklah nyanyi 2-3 lagu. Saya tunggu kat luar. Dah nyanyi dah. Dapat apa? Dapat penat. Bagus. Mari balik kata kan. Itu. Saya suka. Kalau macam karaoke tu kalau kita anak beranak tu okey sikit lah. Betul. Tapi kalau macam family yang besar kan, anak saudara, bapa saudara, mak saudara, semua sepupu sepapat tu, Dia jadi macam tak seronok lah sebab ada dia dari sudut hiburan tu memang taklah, kurang lah. Tapi saya beritahu keluarga saya buat. Saya tak mahu nak cakap lah. Dia menyanyi semua, nanti saya buatlah hal saya. Anak saya, dia bagi mic kan, bagi anak saya kan. Anak saya dah cuak-cuak dah, tapi dia nak menyanyi ni. Lepas tu pakcik dia kata, tak apalah menyanyi kat sini, nanti tempat lain. Nanti dia sedap menyanyi kat sini, nanti dia menyanyi tempat lain. Saya kata, tak boleh mula ni. Lepas tu, tak apalah, pergi tidur. Dia cakap pergi tidur. Saya jeling, dia pun jeling saya menyanyi. Sedap juga menyanyi. Sedap tak? Saya cakap, tak sedap lah. Tapi dia cakap lah, tak sedap lah suara awak. Buruk nak suara menyanyi semua kan. Dia cakap tak sedap lah sebab dia cakap, tak sedap ibu, tak sedap. Tak payah nyanyi lagi lepas ni kan. Macam tu lah. Dia terpengaruh dengan orang kan. Kita kata asal-asalnya. Dan kita pun tak adalah nak jadi, kalau macam saya kan, nak tazkirah ke apa. Dia tahu dia nyanyi ni kan. Tapi dah lewat dah puas. Tidur lah. Dia jenis yang kalau memang keluarganya nak betulkan betul-betul tu, dia jadi nanti ada banyak konflik dan sebagainya. Okay. Nak yang bercampur gaul tu tak adalah terlalu. Memang ada. Saya kalau pergi reunion kan, alumni, dia tanya kita apa boleh, apa tak boleh. Kita dah betul lah, boleh tak boleh. Tiba-tiba, karaoke tu memang ada lah. Dia menyanyi kan. Minta maaf lah ya, ustazah-ustazah yang ada dalam ni. Sebab kita ada kawan-kawan kan. Nak menyanyi lah juga. Tapi jangan berduit-duit dengan lelaki perempuan. Macam tu. Kalau yang ada suami isteri dalam tu nak berduit. Sebab kita tak tahu pandang mata orang. Kan kita tengok orang tu menyanyi, suami orang tengok, sedap lah kuliah. Tiba-tiba tersuka. Kan syaitan tu dia tembak-tembak je. Sedap. Orang tu suruh nyanyi lagi dan sebagainya. Kawan saya, kau bukan tak check ke? Kata tak boleh apa semua. Dah pergi tahu. Tu dia dah minta maaf dia kata. Maksudnya dia nak buat juga. Dan kita pun patut kisah lah. dah lepas tanggungjawab kita lah. Ya, kita dah cakap. Macam kawan saya yang saya cakap kan, saya tak boleh pergi tempat macam ni. Kalau kita pun tak elok semua. Tapi kalau korang nak buat, terpulang. Tapi saya tak tahu. So dia kata, okey lah, tak apalah. Dia suka menyanyi. Dia menghibur kan. Dan kalau betul, saya sebenarnya suka kawan dengan yang baru saya balik trip Penang ni. Dia macam-macam jenis orang, ada apa semua kan. Kalau ikutkan dia punya playlist kan, list of songs dia tu memang, saya kata apa lah. Tapi saya layan je, saya kata kan, lagu apa ni macam pernah dengar semua kan. Tak faham pun dia kata, dia dengar je. Okey lah. Kalau kita nak cakap, nak pasal yang Quran je sepanjang jalan tu, tiba-tiba dia rasa dia macam tahlil je ustazahnya. Macam saya nak balik kena macam lagi tahlil je kan. Tak apa. Dengarlah lagu. Saya jenis yang ada orang yang dia tak boleh, dia memang cakap tak adalah nak kurang kan. Saya okey. Boleh. Asalkan ada dia punya batas-batas. Nak nyanyi saya dengan grup kuis tu ada yang buat senam aerobik dalam dewan tertutup, panggil coach yang, kalau coach yang menyanyi aerobik tu kan, baju ketat-ketat lah. Kawan saya Muhammadiyah tu dakwah tu. Kak, lupa diri ke? Time ni lah dia kata pun kan. Kak kata pada pun ustaz tu pula kan. Seronok-seronok kan dia kata kan. Buat apa yang tai chi lah apa semua. Dia tengok dia, buat yang salah pun dia kata kan. Dakwah sama macam saya pergi ceramah kuliah masjid dan sebagainya, tertutup. Lepas tu memang untuk kita dapatkan rawatan. Pergi urut masaj body semua kan. Okay? Banyak cerita pergi berjalan-jalan. Tak usah sebab kita nak jemput ustazah event. Tu yang tanya dulu. Boleh jemput event. Saya jenis okey je ya. Boleh, salah. Bersuka-suka dengan muslimat. Sebab saya kawan dengan macam-macam jenis orang. Jadi macam orang yang boleh masuk. Dan diorang pun tak segan nak ajak. Kalau macam pelik, kita dah senyap tu, dia nampak lah kan. Macam pelik je ni. Lepas tu tanya, itu kita orang pergi naik tu ada boyan kan. Diorang nyanyi lah lagu, boyan laju-laju lah apa semua kan. Lepas tu saya cakap,
Saya tak nyanyi lah, nyanyi semua kan. Okey ke ni? Okey, nyanyi lah. Apa benda pun, paling-paling hujan saya kata ya. Paling-paling hujan ribut lepas ni, tak ada apa. Dan tak ada orang pun. Dan kita nyanyi tu dalam keadaan yang happy. So diorang pun rasa happy lah, tak adalah nak ni tak boleh, ni haram tak boleh. Dan kita nak kawan, sebab kalau duduk dalam suasana kita sajalah, kita tak pergi banyak lah dalam berdakwah. Apa lagi cabaran-cabaran yang kita nampak di sini? Okey, kita sambung ayat ni, ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma samud fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Samud, ya, apa yang mereka lakukan, dihancurkan mereka kerana tidak beriman dengan hari kiamat. Mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Samud, mereka dibinasakan oleh Allah dengan suara menggelegar yang boleh melepaskan atau menjatuhkan jantung mereka dari tempatnya sehingga nyawa mereka melayang seketika. Juga boleh menghancur-lunduhkan, membinasakan rumah-rumah mereka. Ini balasan yang diberikan kepada kaum Samud. Jadi kita ni diberikan oleh Allah SWT satu kelebihan kaum Nabi Muhammad SAW. Ditangguhkan azab-azab kita ni, dia tak dihancurkan terus. Tetapi kaum dahulu semua tak beriman je, tak ada, terus hancur, terus binasa, terus kena petir ke, terus banjir, terus dibagi. Sebab apa? Sebab mereka ini nak jadikan contoh kepada kita. Dan ketika itu Allah Ta'ala memang menggunakan keadaan yang Nabi Muhammad SAW ni Nabi yang dikatakan sebagai penyayang kepada kaumnya. Bukan Nabi dulu tak penyayang, ya? Tetapi Allah dengan hikmah. Ini Wallahu Ta'ala alam. Saya rasa memang Allah, kita kalau nak faham terus pun tak boleh beri jawapan yang clear. Kenapa ya dulu Allah binasakan? Kalau Allah nak, boleh je. Nabi Muhammad ni pun kaumnya hancur. Habis je kalau buat maksiat hancur. Ya, dan kadang-kadang kita tak boleh nak kata oh dulu tsunami berlaku sebab dia buat sebuah patung berlala sebagainya. Kita cuma cakap bencana alam. Ya, kalau jatuh ke rumah tu, itulah dia buat maksiat dan sebagainya. Tak, kita tak bolehlah bagi ustazah yang saya faham, tak boleh kita nak samakan apa yang berlaku musibah pada sekarang ini dengan yang berlaku pada zaman-zaman dahulu. Kerana ilmu itu hanya diketahui oleh Allah SWT. Allah yang merancang, dia nak banjir kan. Kalau kita tanya, kenapa yang ni banjir, kenapa yang ni hancur, yang ni dapat angin kencang, tak tahulah, kita nak fikir semua. Tak payah. Tugas kita apa? Muslimat. Tugas kita beriman dengan hari kiamat. Tengok contoh-contoh orang terdahulu yang telah dibinasakan, dihancurkan, dan ambil pengajaran. Kita kalau nampak sesuatu musibah berlaku, kita dah ceritakan kaum Samud ni, apa yang berlaku kepada mereka, kaum mereka semua dah dihancurkan. Ya, digegarkan dengan yang begitu kuat sehingga hancur semua kawasan tempat kediaman ataupun kawasan tempat tinggal mereka. So kita ambil pengajaran dari situ. Kalau pengajarannya, kalau kamu tidak beriman kepada hari kiamat, tak beriman kepada Allah dan Rasul, maka kamu juga akan dihancurkan seperti kaum Samud. Tetapi Allah berikan penangguhan untuk menghancurkan ini. Tunggulah balasan kamu pada hari kiamat. Hari kiamat nanti dosa pahala kamu akan ditimbang sebaiknya. Dan berlakunya, yang poin saya ingat di sini yang penting ialah umat terdahulu dihancurkan dalam keadaan satu kaum tu lah, tapi kawasan lain masih okey. Kita ni Allah tunggu kemuncak satu dunia ni nanti akan hancur. Itu yang dia kata yang tadi, wa ma adraka mal haqqah, kejadian yang sangat menahsyat, menakutkan, yang sangat dahsyat yang akan berlaku. Maknanya kita ni sepatutnya lebih takut, lebih banyak daripada kaum Samud, daripada kaum Ad. Sebab apa? Sebab mereka hancur kat situ je. Kita ni satu dunia ni nanti akan hancur. Sebenarnya mana yang lebih teruk? Kita lah yang lebih teruk. Sebab kita lepas tu tak ada peluang lagi dah. Tahu kaum Samud, kalau orang lain tengok, wah aku ni hidup dah lagi, bolehlah ambil pengajaran nak. Kaum Nuh tenggelam, Allah bagi lagi. Kita tak ada dah. Hancur dah, tak ada lagi lepas itu. Bumi akan hancur, macam-macam. Hadaplah Allah SWT pada hari pembalasan. Dan kita kata, oh kita ni lebih baik. Kita ni kena bersyukur sebab tak jadi kaum Samud, kaum Ad.
Sebab kita tak dihancurkan. Sebenarnya dia tunggu lagi masa, tunggu masa. Dulu tak je hancur, tak je hancur. So kita kena ambil pelajaran kat sini. Sebenarnya kita ni walaupun kaum yang ditangguhkan azab oleh Allah SWT, tetapi bila dah tangguh, maknanya benda tu lagi besar. Dia kumpul. Sebab kita kadang-kadang kata, kenapa lah orang baik-baik ni pergi cepat dia nak pergi cepat. Kenapa lah orang ni? Sebab apa kita ni kadang-kadang tak. Panjang umur kita itu, tempoh masa kita itu diberkati oleh Allah. Umur yang barakah. Umur yang diberkati oleh Allah SWT kerana diisi dengan perkara-perkara yang baik. Jadi kalau ialah na'udzubillah orang-orang yang dipanjangkan umurnya tetapi mengisi umur-umur itu dengan sisi-sisi waktu yang tidak baik. Tidak baik. Ustazah, Ya. bila kita ambil duduk semua kan, semua dosa badan kita semua akan turun kan? Dan kita bertawaf semua pun, saya insyaAllah diampunkan kan? Soalannya, yang mana yang malaikat tulis dosa kita dah taubat, apakah dirap di Padam. Iris. dan di akhirat juga akan dipersoalkan? Dia yang dosa-dosa kecil itu setahu saya dia akan dihapuskan. Dihapuskan, maknanya dia sudah pun bertaubat. Kemudian ditambah lagi dengan kebaikan-kebaikan yang dia buat supaya kita amalan itu bertambah. Sebab dosa-dosa itu Allah Ta'ala lah. Soalan yang baik, kita akan simak balik. Sebab yang ni mungkin dah lama saya tak ingat balik. Kena cari dalil ni. Sebab kalau kita cakap je ni, tak ada dalil, tak ada daripada hadis, maknanya apa yang berlaku kepada kita amalan yang telah dicatat. Sekiranya kita telah pun bertaubat, dosa semua akan diampunkan kecuali dosa syirik kepada Allah SWT. Antara dosa besar kan. Tapi saya kena cek balik. Seingat yang saya belajar, yang saya tahu, dia dipadamlah, dihapuskan. Tapi saya kena cari dalil. Kena cari dalil yang betul-betul menunjukkan. Mungkin ada pandangan yang mengatakan bahawa dia ada tetapi dia sudah pun tidak. Allah Ta'ala alam. Dia jadi kekeliruan sikit kat sini. Mungkin ada yang tahu kat sini boleh share. Dia belajar bagaimana tentang kita amalan. Sekiranya kita simpan dulu lah jawapan ni sebab kita kena cari dalil. Apa yang berlaku kepada kita amalan yang telah dicatatkan dosa tadi. Sekiranya kita bertaubat ataupun kita kata dia betul kan, kita istighfar kan, kembali kan, dosa itu terpadam. Yang saya yakin betul ada hadis Nabi SAW kata, setiap kali kita buat kejahatan, satu titik hitam akan berada dalam hati kita kan. Kita istighfar, dia akan padam, jatuh dosa-dosa itu. Tapi dari sudut kita amalan tu, Allah Ta'ala. Kita cari dalil-dalil dan saya kena tanya ustaz-ustaz juga lah, search dan cari hadis-hadis yang sahih kaitan dengan perkara ini. Baik, ini yang katakan sebagai balasan. Ayat yang ke-6. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Sedangkan kaum 'Ad, mereka dihancurkan oleh Allah dengan angin yang sangat kencang yang boleh menghancurkan segala sesuatu berdasarkan perintah Allah. Angin tersebut mengeluarkan suara yang sangat keras dan berkecepatan yang sangat tinggi. Laju dan bunyinya sangat keras. Kalau angin yang kita dengar itu pun kita dah serap, takut Dia punya angin yang laju dan bunyi dia kan mengerunkan. Bunyi kan. Kalau Ustazah bunyi takut sangat dia. Kelakar pula bunyi Ustazah kalau siapa duduk apartmen tinggi kan, dah berasa duduk tinggi-tinggi tu, kalau angin kuat tu rasa dia pusing kan. Dia punya mendebu macam seolah-olah ada bunyi mengaum lah, berdus-dus macam tu kan. So kaum 'Ad ini dihancurkan Allah dengan angin yang sangat kencang. Dan kita balik pada ayat 5-6 ini, Allah Ta'ala, kita belajar dari ayat 5-6 ni bahawa kalau pada satu ketika dulu mereka tak percaya je pada hari kiamat, dia banyak je cerita pasal hari kiamat ni sebab dia memang nampak macam ending hari kiamat tu kita nak percaya.
Tetapi itu sebenarnya yang kita kata basic dalam kita nak buat kebaikan itu atau buat kemungkaran itu, itulah basic sebenarnya asas. So, kalau orang tak beriman dengan hari kiamat, tu saya kata tadi, kita ada beriman dengan kitab, beriman dengan Rasul, kan, beriman dengan qadar, beriman kita yang 6. Tapi kalau beriman Allah first, beriman Rasul, lepas tu hari kiamat. Kita ada beriman dengan kitab. So macam mana? Kalau Allah, orang dah beriman dengan Allah, beriman Rasul, dia akan beriman dengan kitab. Tapi kitab tu pun dia tidak ambil berat. So kalaulah dia beriman betul dengan hari kiamat ni jadi dia punya binti. Saya selalu bagi contoh kan, kita ni nak buat jahat kan, kita nak buat satu benda, kita kata nanti kat akhirat, nanti kat kiamat, nanti hari kiamat kena balas. Jadi kita siapa kita kena buat benda baik, sebab nanti kat kiamat, nanti hari kiamat kita, hari akhirat kita akan dapat balasan yang baik. Itu memang asas dia dalam kita kata hari kiamat. Orang-orang yang melanggar, yang tidak beriman dengan hari kiamat ni, dia bebas buat apa-apa je. So kita kalau cakap dia beriman dengan Allah ni, tapi dia tak beriman dengan hari kiamat ni, tak beriman dia ni. Saya jumpa kawan-kawan saya 3 hari ni, banyaklah cerita pasal menilai, pasal kata tak payahlah tengok, penatlah nak tengok cerita pasal abang Tesla kan. Dia kata, kau tahu tak sah, dia kata panggil saya sah kan. Ni saya ceritalah, saya tanya kan, dia orang kan duduk tengok dia punya kan, abang Tesla ni dah baik dah dengan bini dia, dua orang ni dah berjalan bersama-sama semua. Lepas saya kata, nak tengok, sebab saya nak tengok dua orang perempuan nak rock lah kan, nak rock ni, nak tengok, nak telik muka dua orang ni. Saya tengok gaya dia berjalan. Asalnya korang dah kena main dengan budak-budak dua orang ni. Kita ni lah kena main game kan, sebab kadang-kadang dia nak buat jadi viral, jadi dia buatlah asal macam berlakonnya sebelum ni kan, dia berlakon supaya nak dapat views kan. Kita tak tahu sebenarnya dia, yelah orang berlakon. Saya tengok macam tak dia semua. Kau nak tengok tak yang masa dia declare dan menangis lepas main subuh apa kan, dia orang cakap nak buat perakuan. Tak payah saya cakap, buang masa saya je nak tengok benda-benda tu kan. Sebab kadang bila saya tengok tu, saya boleh nampak ni macam dia kurang tantang, dia berlakon ni, dia buat macam action kan. Okay, kita cut. Sebab kita nak dapat views yang tinggi, viral yang tinggi, sebab tu kita boleh jual barang. Kita bukan nak suzon, kita bukan ni, tapi kita yang melihat ni, kita akan nampak kan, orang nak lariskan apa semua, dia nak dapat barang dan semuanya, maka dia akan buat. Kalau macam saya kata seorang selebriti yang jual barang tu pun kan, dia suka jual barang baling-baling lah apa semua tu, style dia. Kita kata, tapi lagi banyak dia buat tu, lagi banyak orang tengok dia, lagi banyak dia dapat tarikan sebenarnya. Saya nak cerita tentang orang-orang yang buat macam ni. Saya senang cakap, kalau saya tanya, apa pandangan tentang perkara ni? Saya tahu tak beriman ni. Senang je. Kalau kita cakap macam ni, kita nampak kasar kan? Tapi kalau kita baca Quran, kita baca kitab, ibu muslimat, mungkin ada yang setuju kalau kita tengok dia tak beriman ni orang ni. Beriman dengan apa? Beriman hari kiamat. Tak beriman kan beriman dengan Allah. Kita ni pun malu nak cakap kita ni beriman dengan Allah, tapi kita tak buat apa Allah suruh. Apa yang Allah larang pula kita gembira, apa yang Rasulullah suruh kita buat pun kita beriman dengan Allah dan Rasul dengan mulut. Tapi kalau beriman dengan hari kiamat itu dengan tindakan, sama lah kalau kita nak tengok. Kalau tanya tak beriman ni, tak beriman dengan hari kiamat lah, senang cakap. Sebab apa dia beranilah nak buat benda-benda tersebut. Macam yang Ustazah selebriti tu tegur tentang pasangan selebriti yang buat adegan-adegan kan. Dia kata tu suami isteri, dia bolehlah buat apa dia nak buat dan sebagainya. Ustazah pernah tegur seorang kawan saya, takat gambar je, takat gambar biasa nak dekat-dekat dengan suami dia, post dalam grup. Saya tegur lah kan. Saya kata tak, silap saya lah saya tegur ramai-ramai, tapi okeylah saya tegur ramai sebab semua orang boleh tahu kan, bukan nak aibkan dia. Saya kata tak sesuai, tak gambar dia. Tak apalah suami isteri apa semua kan. Ya betul suami isteri. Kalau betul suami isteri, pergi beromen tengah laman. Saya kata senang lah cakap macam tu kan. Silakan beromen tengah laman. Tak nak pula. Sebab benda tu dia macam menunjukkan kegairahan dan sebagainya. Tak tahu ain orang tengok dan sebagainya. Memang tak boleh kena sembunyi kan. Sembunyi dan orang. Okay, sekarang ni kataan dia yang Ustazah belajar lah banyak-banyak 2-3 hari ni atau seminggu ni lately lah.
yang saya rasa saya perlu sampaikan kepada student saya dan sebagainya, terutamanya ialah perkataan malu. Al-haya, malu, sifat malu. Kan? Kalau kita kata suap lah makan suami isteri kan, malu lah, malu. Bagus depan orang kan. Tak, dia bukan kita kata suami aku, tapi kita ada rasa malu segan tengok kan. Kat rumah suap lah, pakai senduk ke, pakai pakai senduk kat rumah, pakai senduk suap suami. Malu, dia tak pakai senduk elok orang. Betul nak tunjukkan sweet, romantik dan sebagainya, tapi ada malu. Ada orang pegang tangan depan orang yang suami isteri pegang, dia dah biasa kan. Tapi tengok orang, tak adalah, malu lah. Ni suami. Tak, sifat malu kita itu. Kalau kita nak kata, kita bersetubuh dengan suami isteri pun kan, adabnya, walaupun atas kantin, mesti muat. Mandi dalam toilet pun tak boleh, tak ada seberat benang pun, kena tutup juga sikit, malu. Seorang-seorang mandi Ustazah. Ya. Dan suami isteri atas katil pun pakai selimut ke? Ya. Sunnah Nabi ajar supaya berselimut, jangan kerana mata syaitan iblis yang melihat persetubuhan itu. Ya, kalau Ustaz Azhar pun, Azhar Idrus kan, saya tengok dia kata hukum mandi, nanti syaitan gelakkan, tak dibogel, dia kata, aku nampak tubuh badan kita dan sebagainya kan. So ada-ada. Kalau kita ambil itu sebagai kayu ukur, maka di luar pun kita kena ada perasaan. Nah, ini orang, kita seorang-seorang, kita tahu kita nak kena ada rasa malu lagi ramai-ramai. Kan? Kalau saya nak tengok yang macam dia tu tak romantik lah, rasa tak ada. Kita suami isteri dah tahu lah kat rumah kita macam mana dalam kan. Ada orang yang semacam lah sekarang ni, Allah Ta'ala alam, saya nak sebut tentang orang-orang yang tak tahu malu dan membuat sesuatu hati. Dan tak terkawal pun dia juga ya, di media sosial dan sebagainya. Ala kulli hal, kalau kita tengok di sini, Allah putuskan atau Allah jatuhkan hukuman-hukuman yang berat kerana Allah nak tunjukkan contoh kepada kita. Sekarang menjadi pendakwah lagi susah saya rasa. Kadang-kadang bagus je ustaz-ustaz yang memang duduk kat pondok kan, kopiah ke apa, bacalah kitab-kitab kuning tu, lagi bagus. Ya, sebab kita ni, sebab apa? Bila kita saya cakap dengan kawan-kawan saya semalam, kita next nak mana, biasalah kan ayat dia, what's next, lupa diri kan. Kalau saya kata macam ni lah, kalau nak saya pilih this part lah kan, this role bagian yang saya kata dekat pondok-pondok ni kan, dia ada buat daurah, kita boleh pergi seminggu, boleh pergi 3 hari, 2 hari 1 malam. Aku register lah kan, saya register lah, korang kata gitu kan, boleh kita belajar kitab semua kan. Saya kata kita tengoklah macam mana supaya benda tu boleh sikit-sikit masuk. Setakat ni yang saya tahu dekat Jenderami, tapi saya dah lama tak update. Kat Jenderami tu ada buat, dia bagi kita belajar kitab, tak duduk situ, dia ada bagi package lah. Kita daripada morning, pagi, tahajud kita 4 pagi tu, and then mana tahu dari situ kita timbul rasa macam muhasabah diri kan, refleksi. Sebab kalau kita pergi berjalan ni lah, itinerary dia macam-macam penuh kan, kita penuhkan. Saya pun baru tahu bila sembang, kawan saya kata parents dia pergi dekat Alur Gajah sebab tu nak pergi lah, sebab dia duduk situ sebulan ya, duduk untuk sebenarnya beza kita duduk lelaki dengan kita punya circle kan, sini seronok lah dan sebagainya ya. Itu antara sebab juga kita berkawan dengan yang baik. Baik, kita sambung lagi dalam ayat yang ke-7. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuman fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Diceritakan lagi dengan secara detail balasan kepada kaum Ad ini. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari selama berterus-terusan. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tungkul kurma yang telah kosong, yang lapuk. Allah menimpakan angin tersebut kepada mereka selama 8 hari 7 malam berturut-turut tanpa putus,
Sehingga angin tersebut meluluh lantakkan mereka. Setelah mereka semua tewas, mayat-mayat mereka seperti tukul-tukul pohon kurma yang bergelimpang. Masya Allah. Ya, dia punya keadaan yang sangat teruk. Semuanya angin tadi punyalah teruk sampai 8 hari 7 malam. Dalam Quran, dia akan mendahulukan malam. Lailan wa naharan. Dia kata siang, malam siang, malam siang. Kita yang cakap siang malam. Sebab prosesnya malam dulu. Kalau Allah jadikan bumi ni gelap dulu, lepas tu baru dia cipta matahari, baru jadi siang. Sebabnya waktu kita bermula malam. Kalau kita besok nak 1 Ramadan, kan malam tu dah kira 1 Ramadan. Lepas maghrib, tengok je 1 Ramadan. Besok lepas maghrib 2 Ramadan. Dia tak kira pukul 7 pagi, dia tak kira 12 malam, dia tak kira begitu. Jadi kalau kita perasan dalam Quran, dia memang layalin wa ayyamin. Cuma dalam terjemahan, dalam tafsir dia akan beritahu 8 hari 7 malam. Sebab nak bagikan biasa kita faham, orang manusia dia akan faham hari dulu baru malam, dia siang baru. So kalau kita kira 7 malam 8 hari. Sebab dia kira daripada malam ni 1 malam, besok hari pertama siang. So 2 malam, hari kedua malam. Tapi kalau macam ni malam 1, di siang 1. So yang ni dah 2 malam. So dah 2 malam 1 hari, 3 malam 1 hari. Macam tu dikira malam. Itu kena faham juga. Bila kita baca nanti jumpa lailin kan, layalin malam. So akan ceritakan malam. So bayangkan 8 hari 7 malam angin tu tak berhenti. Tiup, hancur sehingga berkelimpangan. Dan digambarkan mayat-mayat ataupun tubuh-tubuh mereka ini bergelimpangan seperti a'jazu nakhlin khawiyah, tunggul pohon kurma yang telah kosong lapuk. Maknanya dia punya badan tu aja, dalam tu dah tak ada apa-apa dah. Dia macam lapuk lah, macam hancur. Bukan dia nak hancur, dia ada, tapi dia macam tim kosong lah. Dia tak ada apa-apa lagi dah. Kalau tu mereput lah, kita nak mereput, tetapi sebab apa ya? Allah Ta'ala alam. Ini bentuk pandangan yang dibaca dalam kitab yang saya baca. Allah SWT dia kata bahawa sekiranya dihancurkan, tak nampak benda tu. Jadi badan tu ada, tetapi dia dah seperti kosong, tak ada apa-apa, supaya nampak bergelimpangan. Kalau hancur kosong, tak nampak lagi lah, tak nampak benda-benda tu ada. Jadi supaya nampak mayat-mayat itu ada bergelimpangan, nak lihatkan dahsyatnya perkara itu berlaku. Tetapi dia seperti pohon kurma yang telah kosong. Fal tara lahum min baqiyah, maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal ke antara mereka. Maka tidak akan kamu lihat seorang pun yang masih hidup di antara mereka setelah kehancuran ini. Bahkan generasi mereka terputus, tidak ada penerusnya meski seorang. Ini yang saya cakapkan tadi. Kalau nak ikut berat, diorang ni tak berat sangat pun, sebab lepas hancur, habislah, tak ada generasi mereka, tumbuh generasi baru. Kita ni, orang ni main jahat mati, apa semua, ada lagi next generation yang jahat, next generation yang lebih jahat, yang lebih jahat lagi, yang makin jahat, yang makin jahat. Kita hidup dalam keadaan yang kita kata dalam generasi-generasi yang baik, betul Ustaz, tapi generasi yang tak dihapuskan oleh Allah ini, yang tunggu, yang makin banyak berlaku, duduk dalam keadaan yang sama-sama dengan mereka, tak dihancurkan. So tunggulah nanti yang dah bertampuk-tampuk generasi-generasi kejahatan yang nanti tu balas tunggu hari kiamat je. Bayangkan betapa teruknya nanti, subhanallah, macam mana semua Allah nak balas pada satu waktu, semua nanti dihancurkan. Yang ni ialah kalau kita kata 8 hari 7 malam, dahsyatnya macam tu. Jadi memang tak ada apa dah. Matahari semua akan jatuh, bumi akan hancur, pukul semua langit-langit ni akan. Kalau kita kata satu kampung tu lah, bukan kampung ni lah ya, kampung tempat lain, tempat lain yang hancur tu, hancur kat dia je lah. Kalau kita kata yang contoh tsunami kat Aceh, kat dia je. Kita ni elok lagi, ada je matahari kita. Malam tadi bulan purnama penuh, cantik tengok kan. Malam yang ke-15. Kalau kita hari ke-14, tapi malam dah 15 dah. Kalau saya kata ni dah 15 ke 14,
hari 14, malam dah 15. So penuh bulan purnama semalam cantik. Alhamdulillah saya kat sini tak tahu lah kalau gelap tak nampak. Dan cantiknya itu, dia punya cahaya tu keluar kat tepi tu. Dia macam ada reflection cahaya tu kan. Cantik bulan. Jadi kalau kita nak kata bulan pun matahari dah terbelah, dah hancur berkecai. Matahari yang besar tu bukannya kecil-kecil. Makhluk Allah lah. Planet hancur, jatuh semua dia punya barang-barang kat langit, apa makhluk semua tu. Dia tak ada lagi keampunan daripada Allah SWT. Memang kita faham Allah tangguhkan supaya ada kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Allah kata tangguhkan supaya kita boleh bertaubat. Kalau ada yang nak bertaubat. Kalau tak ada, tak ada. Semua orang kan dia. Kan kat hari kiamat tu Allah akan matikan semua orang-orang beriman, kemudian baru kiamat. Allah Ta'ala lah, sebab dia punya proses tu akan turun balik Nabi Isa, kan, Dajjal. Lepas tu akan ada lagi dia punya proses-proses tersebut kan. Dia punya bukanlah kita kata panjang, sebab orang kata kalau berlaku sekelip mata je benda tu akan berlaku. Tapi dia dah bagi tanda-tanda tersebut. Dan kita pun sendiri nak menceritakan perkara itu pun tak boleh nak cerita secara hadis-hadis ada mengatakan kita beriman, Allah Ta'ala alam dari sudut dimatikan semua yang beriman itu kerana yang kita tahu Nabi Isa akan diturunkan surga, Dajjal akan muncul dan semua akan mengikut pengikut Dajjal akan ikut, kemudian mengikut Nabi Isa. Allah Ta'ala kemudian selepas itulah mungkin ya, yang orang yang beriman yang akan akak ada dengar pandangan tersebut. Mungkin orang beriman lagi sebab dia nak bagi orang yang tak beriman tu rasa macam mana deritanya Hari kiamat tersebut. Ya. Boleh berlaku di situ kerana seksa azab hari kiamat itu kalau kita tengok kaum-kaum yang jatuhkan azab ni ialah kaum-kaum yang ingkar. Ya. Namun demikian kalau kita tengok ada betulnya kerana semua nabi-nabi yang dihancurkan itu ialah orang-orang yang tidak ikut kepada perintah Allah SWT. Macam Nabi Nuh kan yang ditenggelamkan itu hanya orang-orang yang ingkar kepada Nabi. Itu juga kaum Samud ini yang dijatuhkan kepada orang yang tidak percaya kepada Allah SWT dan hari kiamat. Jadi kita ambil pengajaran lah. Kita jadi orang-orang yang beriman, yang Allah pelihara dan lindungi kita sampailah kepada hari kiamat. Walau bagaimanapun kita tidak melihat seksaan lah, azab neraka akhirat tersebut ataupun kedahsyatan, tetapi kita tetap menghadap Allah SWT dengan kitab-kitab amalan kita. Ya? Kita tak tahu siapa yang dipilih untuk menyaksikan hari kiamat itu. Kita tak tahu dalam kubur nanti apa yang berlaku kepada kita. Ya? First destination, saya selalu ingatkan diri saya, ingatkan orang muslimat semua, first destinasi kita kubur. Ya, mungkin kita kata hari kiamat tersebut Allah Ta'ala alam, kita kata jauh lagi, tak ada tanda-tanda pun Nabi Isa, tak ada tanda Dajjal. Kalau Allah nak kejap je benda tu, ya, Isa turun, zam, Dajjal muncul, zam, jadi je semua nak. Tak, kita nak kata nampak macam lambat sikit, macam tengok cuaca pula ya. Nampak macam lambat lagi Isa nak turun je. Tak ada lagi kan. Kalau orang yang kira matahari pun dia dah kira dah. Matahari itu dia punya paksi dah bergerak dah. Dia tak pada tempat asal dia punya tempat turun, tempat naik tu kan. Orang yang kira pergerakan matahari dan sebagainya. Tapi dia kata, lambat ni dah berapa ribu tahun ni. Mungkin ribu-ribu tahun lagi lah ya. Ya, kalau esok nak iza arada syai'an, ayyaku lahu kun fayakun. Kalau esok dia nak kata tu, gerak. Tukar je, sebab itu semua dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Tadi pagi Ustazah on the way ke sini dengar jugalah sekejap surah Nurani kan dalam radio sambil-sambil dengar. Betul lah seorang muslimah ni, saya tak tahu nama dia, siapa tak kenal. Dia kata dalam kita hidup ni, saya pun dah setuju dah, saya dah sampai kepada tahap itu walaupun tak penuh. Bila kita rasa kita ni yang menjaga makan kita, kita yang masak, kita yang jadi kerja, kita akan penat. Sebab bila Allah kata dia yang mengawal langit dan bumi, dia yang menguasai. Jadi kita kalau kita kata semualah aku ni dikawal oleh kamu, sebenarnya kita itu tenang. Sebab ada orang yang tak setuju, dia kata kalau kita semua serah pada Allah, kita duduk relax. Tak, sebenarnya kita lebih berusaha, kita lebih rasa gigih buat kerja, tetapi ujungnya kita tak penat. Sebab sebenarnya kita dah rasa Allah yang menguasainya. Maksud saya kat sini ialah kalau kita faham
yang menguasai langit, bumi sekejap lagi. Kita tak fikir dah, esok kot kiamat ni. Ada ke tanda-tanda kiamat? Sebab Allah nak buat, sekejap kita akan buat. Tugas kita apa? Beramal. Tugas kita apa? Beriman sungguh-sungguh. Buat apa sungguh-sungguh. Sebab back tadi kepada first destinasi kita kubur. Jadi kalau kita duduk bising lah ini, bising itu, kata kita amalnya orang ini kan. Betul. Sebab apa Allah kata orang yang beriman akan diselamatkan, orang yang beriman. Kita nak masuk diri kita dalam orang beriman tu. So macam mana? Satu. Dua, apa kita nak kena buat? Apa benda yang kita kena kontrol? Supaya kita betul dalam kubur kita tu. Masuk je tanah, masuk je kat liaran, tepuk je. Last sekali orang kaki melangkah. Itulah baru kita tahu yang kalau kita cerita kuburnya luas, nampak cahaya, wangi kan. Kita betul. Tapi kita ni dengar je ke? Kita nak buat je. So, kita ada rasa yang belum lagi ni, tak nampak lagi ni. Kena hipit juga ni tulang ke tulang ni. Ada lagi yang kita tak kena ni. Kalau kita buat baik dengan Tuhan, satu, tak buat baik dengan manusia. Ya. Nak menyakitkan hati manusia. Dengan jiran, dengan tetangga, dengan kawan-kawan. Boleh selamat? Belum tentu boleh selamat. Ya? Sebab hubungan kita juga tetap kena baik sesama manusia. Dan semalam, last lakuk kawan saya kata, orang kita dalam Islam ni, kita walau macam mana pun, kalau orang tu dah meninggal ke apa, kita disuruh lah ya. Kalau kita tengok sunnah Nabi, kita cakap orang ni baik orang. Semalam kawan-kawan saya ada sharing lah. Tapi saya tak berani nak panjang-panjangkan. Sebab dia kata, kalau aku dah mati nanti, kau nak sebut apa pasal kebaikan aku? Kalau kita kan kawan-kawan baik-baik ni, jadi nak macam confession lah kan, kawan baik-baik kan, dia nak dengar supaya dia boleh improve lagi semua, bukan nak riak apa semua. Lepas tu cakap seorang lala, saya cakap macam ni, kita ni tengah musafir ni, tengah jalan-jalan, masa tak elok orang nak cakap pasal benda-benda macam ni. Dia buat benda pelik-pelik cakap kan. Kalau kita dekat rumah, tak apalah. Ini kita musafir ni kan, kita pelik-pelik pasal mati lah, pasal biarlah dulu. Seram pula rasa nak cerita kan, balik-balik ni kan, ada benda-benda tu. Tapi dia dah cerita, cakap bagi saya, bila cerita mengenai suami, isteri dan sebagainya, saya rasa macam ni, bila habis je pun umur suami, umur kawan-kawan, hujung itu kita akan cakap, ini memang orangnya baik, ini orangnya yang sangat baik. So kita cerita kebaikan ya? Dan kita make sure kita juga ada benda yang orang ingat tentang kebaikan kita. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam annoying ke apa kan, tapi bila tak ada, kita rasa dialah sebenarnya orang yang selalu kalau apa-apa, dan senyap-senyap lah. Biasa kan cakap kan, depan meninggalnya banyak orang cerita baik-baik. Itu bukan senang-senang. Bukan kita boleh buat secara dia macam natural je benda itu akan berlaku. Tapi saya pesan kat sini lah, saya pesan diri saya juga, biasakan je. Walaupun orang tu dah macam mana pun, sebut je lah orang ni baik. Aku bersaksi orang ni baik. Sebab kita nak tolong dia, dengan sebab itu juga mudah-mudahan kita juga akan dapat biasa. Ustazah, saya tak ingat surah mana, memang ada dalam Al-Quran satu ayat dia kata, tidak ada satu umat pun yang tidak masuk neraka. Saya lupa lah. Saya belum saya. Dia ada. Jadi adalah neraka sambil tu bergurau lah kalau macam tu. Tu agaknya mungkin yang itulah sebabnya orang kata macam mana pun masuk neraka juga. Jadi maknanya okey kalau kalau dapat. Ada, saya lupa. Tapi memang masa kami punya tadarus yang buat tafsir tu ada. Tidak ada seorang masuk. Aida ingat tak Aida? Ingat Aida? Tidak ada satu kaum pun yang tak akan masuk neraka. Ada, lupa kat surah. Bila baca konteks ayat, dia kena baca ayat sebelum, ayat selepas. Dan konteks ayat itu dengan konteks ayat-ayat yang lain dalam surah yang lain. Sebab cerita tu kat situ, dia mungkin caranya kita baca, so kita kena luaskan sikit tengok ayat sebelum, selepas.
dan tengok konteks itu dalam keseluruhan surah dan keseluruhan Al-Quran. Sebab kadang-kadang ayat itu diletak bukan saja-saja tapi dia ada kisah yang bersambung daripada surah yang lain. Ada konteks di dalam Quran dia panggil sebagai munasabah ayat. Munasabah ayat yang sebelum, before and after dia punya ayat, dan dalam konteks keseluruhan surah satu, dalam konteks keseluruhan Al-Quran. Semasa kita baca kisah ayat dan sambung ni dekat sini, tapi dia ada cerita lagi kat tempat lain. Dia cerita lagi dan kita kena baca ayat sebelum, ayat selepas tu sangat penting. Kalau kita ambil potong ayat kan, dia kata apa? Tak boleh la ya'kulu riba adha'afan mudha'afah. Tengok ayat tu. Tak boleh makan riba yang berlipat ganda. Maknanya sikit-sikit boleh lah riba tu. Tapi dalam konteks ayat lain dia dah haramkan dah. Tak boleh masuk riba ini walau sikit pun. Macam kita kata, jangan minum arak. Al-Quran kata kalau kamu nak solat, wa antum sukara la taqrabus salah wa antum sukara, kata Al-Quran kan, jangan hampiri solat kalau kamu dah keadaan mabuk. Ayat tu sebenarnya ayat yang telah dimansuhkan hukumnya, ya, telah dibatalkan sebab hukumnya lepas tu memang innamal khamru wal maisiru rijun biasa fastanibu. Haram, semua ni haram, jangan. Itu fasa di mana ayat kata kalau kamu nak orang biasa minum arak, kalau nak minum arak jangan ada nak waktu-waktu dekat solat. Macam katakan isyak tu, maghrib, mungkin kalau mabuk tu 3-4 jam tu, 3-4 jam lepas tu minum, lepas tu nak solat, tu waktu tu. Tapi dalam konteks ayat tu saya faham, ya, tidak ada satu ayat orang pun, yang kaum pun yang takkan masuk neraka. Kita nak kena tengok kaum apa yang dimasukkan, tafsirnya kaum siapa, mesti ada ciri-ciri kaum mana. Mungkin dalam ayat tu kata, ya, kita kena tengok balik surah ayat mana, tak ada satu pun kaum yang tak akan masuk neraka. Maknanya kaum apa? Kaum yang syirikkan Tuhan, kaum yang apa? Mungkin ada ciri-ciri dia. Maka kaum inilah yang macam mana pun dia tetap akan masuk neraka. Kerana janji Allah, semua orang yang beriman, orang yang taat pada Allah dan Rasul. Dalam konteks hari ini kita belajar apa? Beriman pada hari kiamat. Kita tak nak jadi kaum Ad dan Samud yang mana kita tahu Allah takkan hancurkan, tetapi dia tunggu dan kita juga akan menjadi. Allah Ta'ala alam, ada setengah ustaz-ustazah, ya, alim ulama yang kata sekarang ni bercanda-bercanda bumi juga. Tanda-tanda bukti Allah nak bagi sikit-sikit macam mana kaum-kaum terdahulu. Pandangan ustazah, saya lebih suka kata yang mungkin benar tapi mungkin lebih kepada bencana alam, kerosakan. Kerosakan itu pun disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang merosakkan muka bumi. Menuai balik lalu tambun apa semua kan. Kalau saya kata tengok tu bukit semua dah habis dah, kena tarah dah. Dah bubur-bubur. Saya kata, dia kata buat apa cari marble marble. Saya nak buat kitchen cabinet ke? Saya kata banyaknya dah buat kitchen cabinet ya, habis semua granite semua kena bubur dah. Jadi itulah tanda-tanda bahawa manusia ini semua dalam poin yang terakhir lah mungkin susah rumuskan ialah semuanya dalam kekuasaan, dalam tangan semuanya. Saya suka kalau ada orang nasihatkan kita, kenapalah kita ni tak nak sujud pada Allah Ta'ala, kenapalah kita ni sombong, sedangkan nyawa kita pun di tangan Allah SWT. Kenapa kita nak belagak dan sebagainya kan. Saya tengok satu kuliah ustaz ni, Das'an tu lah dekat Indonesia. Dia tanya, kenapa ada orang ni lah, dia suruh supaya dia tak solat lah, dia kata. Jadi, kenapa dia kena solat? Dia tanya, kenapa saya kena solat? Tanya ke ustaz. Kalau saya pun kelapar juga kan, ustaz, kenapa saya kena solat? Kan? Tapi ustaz ni pandai, dia jawab. Dia kata, solat ni tanda kita, betul Nabi katakan, syukur kita kepada Allah dan sebagai hamba. Kita solat sebab kita ni hamba, abdi ibadah kepada Allah SWT. Kepala ni dia kata, kepala ni benda yang sangat mulia bagi kita kan. Kalau orang sepak kita, cubit kita, okey lagi. Cuma orang tolak kepala kita, oh marah kita. Macam cerita Piramli kan, ni kepala bapak kau kepala labu-labi kan. Zazah ni sini-sini boleh buat lawak tiba-tiba kan, dia main kepala tu. Ni kepala dia kuris je kertas tu, walaupun kertas bukan kepala kan. Oi mak, kau sentuh kepala bapak aku. Kepala
Tapi bila kita tahu kita ni hamba kepada Allah Ta'ala, kepala tu, Ustaz dah kata, kita sujud, kita jatuh lebih rendah daripada kaki. Kita letak paling bawah. Itu yang Tuhan nak tengok kepada kita. Tanda hamba abdinya kita kepada Allah Ta'ala. Kepala yang kita duduk ni kan, yang duduk di kepala ni konolah ada macam-macam ilmu sangat apa semua, tapi depan Allah Ta'ala, itu je yang Allah nak tengok pada kita masa kita sujud. Khusyuk ke dia kata ke tak ada? Khusyuk ke apa ke, lain cerita. Itu dah. Tapi dia nak tunjuk tu Ustaz kata tak apa, saya pun setuju. Khusyuk ke, duk cerita apa ke, itu solat dia tunduk. Sebab masa kita sujud, itulah Allah kata, inilah hamba aku sebenarnya. Inilah orang yang taat. Walau macam mana pun kan, tak tutup aurat sempurna pun. Saya tak nak cerita lah isu sensitif kan. Tak sempurna ke apa, akhlak kita apa. Tapi solat tu jangan tinggal. So Allah nak tengok merendahkan diri kita kepada Allah SWT. Okay? Supaya kita ni tak sombong, tak rasa bahawa semuanya. Saya pegang satu je, kita ni hamba Allah SWT, semuanya Allah pegang kita. Nyawa kita. Tak syukur pada Allah Ta'ala, tak bagi apa semua. Allah suruh tak buat, Allah larang tak tinggalkan. Bukti kita ni hamba kepada Allah SWT. Banyak lagi perkara yang kita boleh belajar, insyaAllah. Habis dah kan? Ya? Sampai ni kita sambung lepas ni cerita pasal Fir'aun. Orang yang jahat macam Fir'aun ni, ya Allah, ya, pun tak ada dah Fir'aun kat muka bumi ni lagi. Ini semua cerita-cerita mengenai. Ini saya akan bawa satu perkataan nanti kalau sempat saya ingat. Sebab dalamnya ada perkara yang menarik. Kalau kita tengok, kita simpan kat sini supaya bulan depan. Ayat pertama, sebab nak cerita panjang nanti, Allah sebut Al-Haqqah. Kalau perasan, ayat keempat Allah sebut Qari'ah. Qari'ah. Ayat yang ada Waqi'ah. Ayat ke-15 Waqi'ah. So ada siapa beza? Qari'ah, Waqi'ah. Kita nak tengok nanti beza-beza antara Qari'ah, Waqi'ah. Kalau tengok layan. Dan dia menariknya sebab dalam ni Allah gunakan berbagai perkataan dengan fungsi ayat-ayat tersebut. Dalam kita belajar tafsir kan, kita belajar ni, dan ada kelebihan sikit lah dekat tempat saya. Alhamdulillah, azam fadli Rabbi, Allah berikan kelebihan untuk memahamkan perkataan-perkataan yang beza-beza dalam Quran. Supaya kita boleh nampak lagi. Dia sebenarnya tak penting pun, tak penting, tak perlu setakat tahu. Tapi bila kita tahu lebih perkataan tu, mungkin kita punya kefahaman lebih kuat lagi. Kadang-kadang orang dia tanya, Ustazah ada Waqi'ah Qari'ah ni, kita tak pula cukup tahu kiamat. Tapi dalam kita ni ada masa lebih, kita boleh cerita. Menariknya apa? Sebab dalam satu surah Allah ulang perkataan itu, Allah guna perkataan yang beza. Itu sebab saya nak bagikan sedikit tambahan huraian mengenai. Kalau tak dalam satu tu, kalau dia Qari'ah je, Waqi'ah je, dia tak sempurna. Tapi dalam surah Haqqah ni specialnya, dia sebut juga Qari'ah, dia sebut juga Waqi'ah. Jadi berat juga nak cerita tentang kebenaran, tapi ada juga Qari'ah, ada juga Waqi'ah. InsyaAllah. Okay, salam mahabbah roziah. Dah hujung bagi salam selesai dah habis. Tak apa, boleh tolong share sahabat-sahabat di Facebook yang tengok. Hari ni dia energi luar biasa, jadi dia live. Padahal balik tua dengan sahabat-sahabat dia energi low semua kan. Saya balik, energi saya kuat ni. Saya rasa macam bateri fully charged. Nak buat kebaikan, nak tengok lagi suami. Saya kata, ni balik tengok suami, tengok balik anak-anak, appreciate 3 hari kan. Dan kita orang bagi rules. Sampai je tadi semua suami ambil beg masing-masing kan, kat NR semua. Saya cakap, 2-3 hari ni jangan cerita langsung apa kita buat kat Penang. Jangan cerita, maknanya kita excited dengan kawan-kawan apa semua. Stop. Kalau sesekadar je boleh, sebab nanti nampak terlalu over sangat apa semua kan. Dah, sebab kita nak back ni, kita cerita dengan kita okey. Sebab biasanya diorang macam tak berapa nak. Tengoklah keadaan, kalau dia tanya, kita jawab. Kita pergi sini,
nanti bawa anak-anak, seronok semua, boleh. Bagus ya, saya rasa macam bila kita bersafir kawan ni, kalau ada masa kita pergi sehari 2 hari malam, kita jadi banyak benda kita belajar dari sudut kawan, dari sudut dalam Islam panggil mujamalah. Mujamalah ni maknanya kita punya hubungan antara social action kita dengan kawan, dengan makan. Dulu saya beritahu kawan-kawan saya, penting ni ya, saya nak share. Bila kita bermusafir, kawan saya selalu pesan, saya nak pergi, saya dah beritahu kat kawan-kawan, kat guru, kat kakak, saya gunakan istilah musafir. Doakan musafir, doakan musafir. Ya, kita bermusafir, sebab dalam bermusafir, saya beritahu kawan-kawan saya 3 orang 4 orang ni, kita nak tengok inilah the real relationship sahabatan kita ketika musafir. Memang macam tu. Kawan-kawan saya kalau pergi walaupun seminar, conference kan, tak akan ada orang-orang yang voluntarily pemarah. Yang akan ada orang voluntarily yang macam semua dibayar. Voluntarily yang macam nak pergi toilet memang kita teman, dia kata. Pergi toilet pun nak teman semua kan. Dia carry punya person. Ya? Tunggu semua orang ada. Ada yang macam dia lah jalan menondong dulu, dia lah apa semua. Tapi saya kata inilah kita nak melihat, bukan kita nak judgement, bukan nak menghakim, tapi kita nak improve dan kita nak memahami orang, itu je. Kalau orang nak beli barang semua kan, tunggu saya kata, sebab dia sebenarnya bukan menguji persahabatan, yang penting dia uji diri kita. Kita sabar tak? Kalau kita kan bilik-bilik wang pala, minyak gamat kan, dah 10-15 minit tu, tak beli lagi, tak beli. Itu uji diri kita tu. Uji diri. Kan setengah jam, sejam, pergi toilet. Tadi dah Arin, tak pergi toilet kan. Kita toilet stop, semua orang pergi toilet. Kencing ke tak kencing ke, semua kena pergi kencing. Lepas ni tak berhenti lagi ya. Lepas tu kadang saya cakap, tak kalau tak boleh berhenti kalau nak tu kan. Boleh, kata kan. Jom. Kan tadi. So sebenarnya saya cakap dengan kawan saya, balik ni muhasabah. Buat reflection, diri tu macam mana? Sebab ada orang jenis yang dia rasa dia sabar, okey, tapi dia tak sabar. Dan ada kawan-kawan yang macam, tunggu tak apa, tunggu. Dia nak minum kopi, semua kawan saya tiga-tiga tu coffee lovers. Saya tak boleh kopi, saya allergic, saya